Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Perikatan Nasional berhubung dengan lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi baru-baru ini. Dan saya lihat kenyataan itu dikeluarkan oleh Ketua Jawatan Kuasa Hal Ehwal Antarabangsa Ahli-Ahli Parlimen Perikatan Nasional, iaitu Wan Ahmad Faizal. Saya suka kenyataan yang dikeluarkan oleh kepimpinan bersatu ini dalam untuk mereka menjawab isu-isu berkenaan dengan kerajaan yang ada hari ini untuk membuat check and balance. Tetapi apa yang saya lihat daripada kenyataan dikeluarkan oleh ahli parlimen yang muda-muda, terutama seperti Wan Ahmad Faizal ini berhubung dengan lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini yang begitu sembrono, yang hanya menyerang untuk mencari publicity murahan, pada saya juga tidak baik. Jadi saya menjawab isu ini yang apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat berjumpa dengan Putra Mahkota dan juga Raja Salman, maka mereka melihat ini adalah satu kegagalan. Apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Wan Ahmad Faizal ni, tiba-tiba bila menjadi pembangkang hari ini, beliau begitu bijak. Waktu beliau dalam kerajaan dahulu, Perdana Menteri mereka itu adalah satu Perdana Menteri yang paling gagal dalam sejarah Malaysia ni. Mereka cuba untuk mempertahankan bahawa seolah-olah Tan Sri Muhyiddin Yassin itu adalah Perdana Menteri Malaysia yang terbaik. Ini adalah satu yang rakyat Malaysia boleh lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh orang seperti Wan Ahmad Faizal. Kenapa saya mengkritik beliau ini? Kerana apapun hujah beliau, saya lihat tidak masuk akal. Apabila melihat sisinya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berjaya berjumpa dengan Raja Arab, Putra Mahkota Arab, maka gagal hubungan kita dengan negara itu, terutamanya melibatkan ekonomi. Tetapi orang seperti Wan Ahmad Faizal ni, beliau tidak melihat sejarah Perikatan Nasional mereka itu sendiri. Jadi saya mempersoalkan isu ini kerana beliau menyerang apa yang cuba dilakukan oleh Perdana Menteri kita hari ini untuk membawa negara ini ke arah ekonomi yang lebih baik dan cemerlang. Zaman mereka, ekonomi kita jatuh merundum disebabkan oleh kerakusan mereka ini sendiri. Tengok, Wan Ahmad Faizal hari ini seolah-olah begitu bijak. Seolah beliau adalah seorang pemimpin muda dalam Perikatan Nasional itu yang terhebat sekali dalam dunia. Kenapa saya kata seperti itu? Dia mempersoalkan Perdana Menteri beliau sendiri. Sebagai seorang rakyat Malaysia, sebagai seorang ahli parlimen, beliau seolah-olah tidak menghargai Perdana Menteri beliau sendiri. Nampak tak apa yang beliau cuba lakukan? Apabila beliau mempersoalkan isu lawatan ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri pergi ke Arab Saudi sebelum-sebelum ini, berjumpa dengan Raja Salman. Saya nak tanya, boleh tak Wan Ahmad Faizal catatkan selepas lawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu, catatkan juga kosnya. Berapa? Yang kamu persoalkan hari ini, kami rakyat persoalkan kamu balik. Itu yang pertama. Yang kedua, Tan Sri Muhyiddin Yassin melantik Duta Khas Bertaraf Menteri, iaitu Presiden PAS, untuk menjadi Duta Khas Bertaraf Menteri Timur Tengah. Apa yang Duta Khas Bertaraf Menteri ini bawa? Berapa banyak peraburan yang Presiden PAS ini bawa? Tak ada juga. Berapa kos duit rakyat yang dihabiskan sebagai gaji Duta Khas Bertaraf Menteri ini? Pulangkan semula. Ini adalah duit rakyat. Jadi apa yang Wan Ahmad Faizal ni nak cakap berkenaan dengan kos lah dengan apa? Perdana Menteri yang pertama tidak ambil gaji tau. Menteri-menteri yang ada dipotong gaji itu. Peruntukan ahli parlimen kerajaan pun dipotong. So, tidakkah kita rakyat boleh lihat bahawa sudah jelas kerajaan yang ada hari ini tidak melakukan pemborosan. Tapi saya dalam waktu yang sama berharap apa yang dihujahkan oleh Wan Ahmad Faizal ini perlu juga kerajaan lakukan, yaitu mereka meminta untuk menyenaraikan kos lawatan ini. Tak apa, kita minta kos lawatan Muhyiddin Yassin sewaktu menjadi Perdana Menteri juga harus disenaraikan kos lawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu. Begitu juga mereka-mereka yang sewaktu dalam kerajaan yang lalu, senaraikan kos lawatan mereka, apa hasil yang mereka bawa untuk negara ini.
Saya melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah JECOM, yaitu daripada Profesor Agus ini sendiri, juga senada dengan apa yang saya pikirkan, mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi untuk kita nak melihat bahawa gagal atau tidak bukan kerana nak bertemu dengan seorang putera mahkotanya ataupun bertemu dengan raja. Tetapi berapa banyak pelaburan yang kita boleh tarik, bagaimana ekonomi kita itu boleh dijanakan bersama, itu yang paling penting. Tetapi apa yang dipersoalkan adalah mencari kesalahan Perdana Menteri. Perdana Menteri itu adalah Perdana Menteri negara kita. Wan Ahmad Faizal ni pun duduk dalam negara yang sama, di bawah naungan Perdana Menteri yang sama, walaupun pembangkang, ideologi politik yang berlainan. Sepatutnya mencari benda yang terbaik, bukannya mencari kesalahan yang ada kepada kerajaan hari ini untuk kamu tunjukkan kepada rakyat, dan kamu juga membuat laporan polis kepada Perdana Menteri kamu sendiri. Ini adalah satu kebanggangan yang pada saya nyata. Kalau betul Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan rasuah ke penyelewengan salahguna kuasa, Wan Ahmad Faizal buat laporan polis, saya tak marah. Rakyat yang lain pun juga bersetuju. Jadi, kalau kita lihat, sejarah Perdana Menteri paling gagal dalam negara ini adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya boleh tengok. Yang pertama, seperti mana yang saya hujahkan tadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri paling gagal kerana melantik 70 lebih jemaah menteri. Tidak ada fungsi yang boleh menguntungkan rakyat. Cuma menguntungkan ahli-ahli politik yang menyokong beliau. Mendapat gaji banyak daripada duit rakyat. Akhirnya rakyat kebeluran, gaji menteri pun tak pernah dipotong. Termasuk duta-duta khas bertaraf menteri yang saya katakan tadi. Itu dah jelas. Yang kedua, apabila melantik duta khas bertaraf menteri, duta Timur Tengah yang tidak memberi manfaat sama sekali pun kepada rakyat Malaysia, tetapi Wan Ahmad Faizal waktu itu tidak mempertikaikan kenapa melantik duta khas bertaraf menteri Timur Tengah yang tidak ada fungsinya. Kenapa hari ini kamu mempersoalkan isu lawatan PM? Nampak tak kebanggangan yang jelas itu? Yang ketiga, pelaburan apakah yang Tan Sri Muhyiddin bawa daripada Arab Saudi sewaktu boleh berjumpa dengan Raja Arab Saudi? Tak ada. Senaraikanlah kalau ada. Tunjukkan kepada rakyat Malaysia hari ini. Hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi melawat ke sana. Dan kita tahu bahawa ada memorandum tanda tangan berkenaan dengan isu ekonomi untuk negara ini. Untuk kita muktamadkan bersama. Ada. Walaupun tak perlu pun jumpa dengan Raja Arab Saudi ke Putera Mahkota Arab Saudi. Dan kita harus ingat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak sampai setahun pun dah buat lawatan ke sana ke sini yang mencuba untuk mencari pelabur untuk membangunkan negara. Perlukah kita rakyat nak mempersoalkan? Pada saya perlu kita persoalkan, tetapi kita juga harus ingat bahawa keperluan kita hari ini adalah mencari pelabur untuk melabur ke negara kita ini agar ada peluang pekerjaan dan ekonomi kita kembali kukuh. Tapi apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin buat? Merompak, menyalahgunakan kuasa, harta negara demi untuk parti. Bukan untuk rakyat. Kita lihat lagi. Mungkin yang keempat, yang kelima. Dalam Malaysia pun, Tan Sri Muhyiddin Yassin dah gagal. Apalagi nak cerita keluar negara. Siapa yang kenal Tan Sri Muhyiddin Yassin? Indonesia sendiri pun tak kenal Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita boleh dengar video klipnya dia terpaksa memperkenalkan diri dia. Beza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terlalu jauh. Menjadi Perdana Menteri pun melalui pintu belakang. Kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak ada ketokohan untuk menjadi Perdana Menteri pun. Tetapi kerana penipuan yang hebat dalam beliau nak menjadi Perdana Menteri, keluar daripada Pakatan Harapan bersama dengan parti-parti yang kalah, bersekongkol dengan PAS, akhirnya bolehlah menjadi Perdana Menteri. Kerana waktu itu Pakatan Harapan memang kekuatannya ada bersama. Seperti mana Pakatan Harapan hari ini. Kalau berpecah memang pecahlah. Tetapi
Kenapa Tan Sri Muhyiddin lakukan perkara ini? Karena kerakusannya. Jelas sekali, Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan satu tokoh yang pada saya sebagai rakyat Malaysia lihat yang terbaik. Kita lihat bezanya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kita tengok Sultan Brunei boleh memandu sendiri untuk membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betapanya dihormati pemimpin-pemimpin negara Islam terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Keyakinan mereka. Dan yang terakhir sekali kita tahulah, baru-baru ini kita tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim bolehlah kita kategorikan sebagai pujian kelas pertama diberikan oleh Sultan Johor terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepimpinan beliau sebagai Perdana Menteri. Sehingga kan kita dengar di media-media Sultan Johor mengatakan bahawa dalam ramai-ramai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah yang terbaik dalam membantu negeri Johor. Itu sudah jelas kita melihat bahawa Sultan-Sultan Melayu itu sendiri, Raja-Raja Melayu itu sendiri, mempercayai Datuk Seri Anwar Ibrahim itu berbanding dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang terakhir lagi, Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, kalau dah Sultan beliau sendiri, di negeri beliau sendiri pun lihat beliau ni dah tak betul, macam mana? So, apa lagi yang kita rakyat Malaysia nak harapkan? Negerinya sendiri tak percaya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sultannya sendiri kurang yakin dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin ni. Sehingga kan sewaktu beliau menjadi Menteri Besar Johor dulu, orang kata apa? Tanah-tanah di Johor semuanya. Saya tidak nak cerita itu, tapi rakyat Johor yang lama-lama tahu cerita itu. So, saya tidak nak cerita panjang berkenaan dengan isu ini. Saya harap orang seperti Wan Ahmad Faizal ni, kamu sebagai ahli parlimen, itu satu hal. Yang kedua, kamu sebagai tokoh muda, kamu boleh membuat pertikaian dengan kerajaan yang ada, tetapi harus dilihat oleh rakyat itu yang betul-betul kamu membagi check and balance. Kalau seperti ini hujah, kamu sendiri hanya mencari kesalahan, tetapi akhirnya saya ni sebagai rakyat biasa masih boleh menjawab isu kamu, bermaksud ada yang lebih bijak untuk menjawab lagi isu ini, apalagi di dalam parlimen. Saya rasa Wan Ahmad Faizal perlu pergi sekolah dulu. Mungkin kamu dulu sekolah suka absen, maka mungkin juga sijil yang kamu dapat ni beli mungkin. Sebab itu perangai macam ni. Saya tak faham lah. Jadi kepimpinan itu sebagai tauladan kepada orang lain. Tetapi kalau kita ada hasad dengki yang menyokong satu perkara yang orang kata menegak benang yang basah, pada saya juga tidak memberi manfaat. So, kita rakyat Malaysia, kalau macam ni lah keadaan Perikatan Nasional ni, tidak perlu kita membagi undi kepada mereka di PRN ini. Biar kerajaan negeri itu berubah dan dipimpin oleh kerajaan yang ada dalam kerajaan hari ini, supaya ada kestabilan politik dan juga ekonomi, dan akhirnya memberi keuntungan kepada kita seluruh rakyat Malaysia. Itu sahaja yang saya nak ulas hari ini. Sekian, terima kasih.